المحترمون، موظف التدريب بمركز اللغة العربية بالمؤسسة الإسلامية بكلانتان، وأبنائي الطلاب الأعزاء من الحفاظ من معهد القراءات، من معهد حفظ القرآن والقراءات ببولاو Condong. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله. أنا أخوكم في الإسلام أحمد نور هشام عبد الحليم، مساعد المدير في مركز اللغة العربية للمؤسسة الإسلامية بكلانتان، وسوف ألقي محاضرة عن قواعد اللغة العامية. قواعد اللغة العامية، أو يمكن أن نقول اللهجة المصرية. Pelajar yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita akan mendedahkan berkenaan dengan kaedah-kaedah bahasa Ammiyah. Kena sebut betul-betul, biar betul. Al-Lughah Al-Ammiyah. Jangan sebut Al-Lughah Al-Amiyah. Al-Ammiyah. Al-Ammiyah bermakna Asy'ub atau Asy'abiyah. Makna dia ialah bahasa orang Mesir, bahasa rakyat Mesir. Ataupun kita sebut sebagai bahasa pasar. Bahasa pasar. Ataupun disebut juga sebagai lahjah, dialek ataupun dialek. Dan bahasa Mesir ini dipertuturkan oleh hampir ataupun lebih 100 juta penduduk rakyat Mesir. Kalau mengikut statistik terbaru, rakyat Mesir dia melebihi 100 juta penduduk. Ramai. Jadi cuba lihat kepada slide PowerPoint yang telah Anda sediakan. Jadi pada hari ini kita hari yang kedua kita mengadakan kursus untuk pelajar Maktafis Al-Quran, di mana sebelum ini Maktafis Al-Quran Pulau Condong mereka mengadakan kursus sendiri yang tidak melibatkan pusat bahasa Arab Yayasan Islam Kelantan. Jadi pada tahun ini kita mengambil satu inisiatif untuk mengadakan kursus ini untuk memberikan pendedahan kepada bakal pelajar yang akan memasuki Universiti Al-Azhar di Shubra Al-Khimah, Ma'had Shubra, Ma'had Al-Qiraat di Shubra. Ini kedudukan Mesir di alam peta. Penduduk dia ada melebihi 100 juta orang. Yang Mesir ini dia di Afrika, sempadan dengan Sudan, Arab Saudi, Jordan dan juga Israel. Okey, para pelajar sekalian, ini adalah ذهبت إلى معهد القراءة شبرا في سنة 1916. ذهبت إلى هناك وهذا المنظر
Al-Manzar Hawalai Ma'had Al-Qiraat di Syubra Al-Khimah. Ini adalah gambaran anak sempat ambil tahun 2016. Anak pergi ke sana pada bulan 3. Dan sempat pergi ke Ma'had Qiraat Syubra. Ini adalah di hadapan Masjid Al-Khazindah. Kalau kita pergi ke Syubra Al-Khimah, tempat anda semua akan belajar, dia ada satu masjid yang berumur 100 tahun lebih. Tak silap pandang, Masjid Al-Khazindah, Masjid lama. Dan di belakang itulah bertempatnya Ma'had Qiraat Syubra. Ini gambar yang sempat anda ambil. Ma'had Qiraat Syubra Al-Azhar. Ini bangunan Masjid Al-Khazindah, dan ini adalah pintu Ma'had. Sebelah masjid itu pintu Ma'had Syubra, dan inilah bangunan Ma'had Qiraat Syubra. Kecil saja, ada 3 tingkat, betul di belakang ataupun di sebelah dengan masjid. Dengar? Boleh. Okay. Dia tak tengok sana. Ya. Okey, ini adalah gambar dalam kelas, tempat anda semua akan belajar. Okey. Ini adalah sesi perjumpaan pegawai. Masa tu Ustaz Fakruddin baru pergi ke Mesir sebagai pegawai, ditemani oleh anak sendiri dan juga Ustaz Nawi. Ustaz Nawi masih lagi bekerja di sana, pembantu kepada pegawai. Pegawai sekarang ini adalah Ustaz Khairul Anwar yang akan menjadi ketua rombongan untuk membawa anda semua pada pertengahan bulan Oktober nanti. Dan di tengah itu ialah Syekh Samir, pengetua atau pemudi kepada Ma'had Qiraat Syubra. Mutawadi', rajulun mutawadi' jiddan. Sini. Ya. Okey, boleh. Ada buka batik. Dia tak tahu di sini sana. Tak tergua ni. Sini. Ada Ustaz. Dah sabar ni. Okey. Okey. Para pelajar sekalian, bahasa Amiyah ini adalah satu bahasa yang dituturkan oleh orang Arab, dan pensyarah-pensyarah di Universiti Al-Azhar lebih suka menggunakan bahasa Amiyah berbanding bahasa Arab Fusha, terutamanya bagi pelajar di tahun pertama dan juga kedua. Ini disebabkan para pelajar Mesir dia kurang memahami bahasa Arab Fusha. Dia tak berapa faham bahasa Arab Fusha. Dia lebih memahami bahasa Arab Amiyah. Sebab itulah pensyarah dia lebih suka menggunakan bahasa Arab Amiyah. Sebagai besar pelajar dia tak faham. Kemungkinan apabila naik tahun 3, tahun 4 barulah pelajar-pelajar ini boleh memahami dengan lebih baik bahasa Arab Amiyah. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab Amiyah ini. Apabila kita menjejakkan kaki ke Mesir, kita tidak berlaku satu kejutan bahasa. Tidak berlaku kejutan bahasa, kita akan faham, dan kedua kita tahu apa yang dipercakapkan oleh orang Mesir. Dan slot kita selama 2 jam ini hanyalah untuk memberikan satu pendedahan saja, supaya para pelajar pergi ke sana
sudah tahu kaedah-kaedah dan juga tidak berlaku kejutan budaya dan juga bahasa. Kalau boleh anda nak tahu berapa orang yang sudah mengikuti slot bahasa Arab Amiyah dengan kias? Boleh anda tahu berapa orang? Boleh jawab? Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Dengar. Berapa orang yang sudah ikuti slot di kias? Kamar? Ataupun ada yang masih tak tahu apa-apa berkenaan dengan bahasa Amiyah? Tahu dah sikit ataupun tidak tahu? Ya? Tak dengar? Okey, para pelajar sekalian. Bahasa Arab Amiyah juga penting kepada kita di sana untuk kita berurusan dengan Arab, sama ada untuk membeli barang-barangan ataupun berurusan di immigration, sama ada di menaiki bas, kereta dan untuk melancong ke mana-mana tempat, kita perlu tahu kepada bahasa Arab Amiyah. Tapi para pelajar kena ingat bahawa kita pergi ke sana adalah tujuan utama adalah untuk menguasai bahasa Arab Fusha, Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Fusha. Jangan sebut Fusha salah, Fusha, Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Fusha. Itu adalah tujuan utama kita, ialah untuk mempelajari bahasa Arab Fusha. Adapun bahasa Arab Amiyah ini adalah untuk kita memahami kuliah-kuliah yang digunakan bahasa Arab Amiyah oleh pensyarah dan juga untuk sekadar kita berurusan dengan orang-orang Arab. Jangan pula kita pergi ke sana, kita lebih mahir dalam bahasa Arab Amiyah berbanding bahasa Arab Fusha. Kita tak nak. Ataupun apabila balik ke Malaysia, kita tidak mampu bercakap dengan bahasa Arab Fusha, tetapi hanya mampu mencampur adukkan, campur gaul dengan nasi kerabu. Kecik bahasa Arab campur Amiyah dengan Fusha. Begitulah kebanyakannya berlaku kepada abang-abang ataupun lepasan-lepasan Universiti Al-Azhar sebelum ini. Sekali lagi saya ingatkan bahawa kita pergi ke sana untuk mendalami, memahirkan diri dengan bahasa Arab Fusha, dan juga lebih elok juga kita pandai ataupun tahu bahasa Arab Amiyah. Itu adalah satu ya. Ada kegunaan kita. Di pasir dulu syukran. Jadi kita satu soft skill, satu value added andainya kita boleh menguasai bahasa Arab Amiyah. Di bahasa Arab Amiyah Mesir ni, kalau kita pergi ke Arab Saudi ataupun negara-negara Arab yang lain, mereka insya-Allah boleh memahami antara mereka bahasa Arab masing-masing. Walaupun agak berbeza antara satu sama lain. Tapi kalau kita sebagai pelajar Malaysia, kalau kita tahu bahasa Arab Amiyah Mesir, kalau kita pergi ke Arab Saudi, insya-Allah kita boleh gunakan bahasa Arab pasar tersebut di Arab Saudi. Adalah sedikit sebanyak perbezaan antara mereka. Contohnya, bagi contoh. Kalau orang Mesir bahasa pasar, dia bertanya apa khabar, izayyak, izayyak. Adapun Saudi, bahasa pasar dia ialah shalunak, jauh tu, jauh. Tetapi kalau antara sesama Arab, dia boleh faham. Dan bahasa Arab Amiyah ini dia ada kaedah. Kalau sesiapa yang mengatakan bahawa bahasa Arab Amiyah tiada kaedah, salah. Dia ada kaedah tertentu, dan kaedahnya lebih ringkas dan lebih mudah berbanding dengan bahasa Arab Fusha. Lebih mudah, lebih ringkas daripada bahasa Arab Fusha.
Jadi pada hari ini Ana akan bentangkan 20 kaedah. 20 kaedah bahasa Arab Ammiyah secara ringkas beserta dengan contoh. InsyaAllah para pelajar sekalian boleh menelitinya dan juga boleh menggunakannya apabila sampai di sana. Jadi apabila sampai di Mesir, kita boleh dengar. Dia ada tiga cara, tiga perkara yang perlu kita ambil berat untuk kita memahirkan diri dengan bahasa Arab Ammiyah. Pertama kita dengar apa yang dicakapkan. Kalau kita maharatul istima' kita tidak mampu untuk tangkap keseluruhan, kita boleh rakam dengan telefon. Kita pergi ke kedai runcit kita pergi ke kedai buah-buahan, kita atas bas, kita cuba rakam percakapan mereka dan kita dengar balik. Kita dengar balik apa yang mereka ucapkan. Kemudian kita cuba analisis ataupun i'rab. Maksudnya di sini ialah apa kaedah yang dia gunakan. Sebenarnya apa kaedah yang dia gunakan di sini. Yang ketiga, kita hafal. Kalau nak berjaya ataupun nak hebat dalam bahasa Arab Ammiyah ini, kita hafal. Itu tiga cara. Last kali kita hafal, kita ingat kita boleh guna. Kita boleh guna dia punya uslub. Dan ada pelajar-pelajar kita di sana yang betul-betul mahir. Yang betul-betul mahir kerana dia minat. Antaranya adalah salah seorang pelajar College Hafiz Nurul Aman, Khalif Rizal. Khalif Rizal ni dia ada buat kelas melalui Telegram dan juga dia ada menjual buku dan juga ada kelas yang berbayar yang diambil bayaran yang minimum yang dia kelolakan. Memang hebatlah. Khalif Rizal ni antara pelajar yang hebat dalam bahasa Arab Fusha dan juga Ammiyah. Para pelajar sekalian, cuba lihat. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama. Cuba lihat perbezaan antara bahasa Arab Ammiyah dengan bahasa Arab Fusha. Kalau kita lihat di sini, isim isyarah. Isim isyarah, kalau bahasa Arab Fusha hadha, dia akan sebut dah. Dah. Za tu dia ubah menjadi dal. Zal itu dia ubah menjadi dal. Tapi bukan semua. Bukan semua. Ada perkataan-perkataan tertentu yang dia ubah menjadi dal. Jadi ringkasnya adalah dah. Kalau hadhihi untuk muannas menjadi di. Da dengan di. Kalau kita pergi ke pasar, Kita pada mana lagi belajar pun kan tidak nampak. Ini apa nih? Dekat Ustaz. Kita tutup mula start present. Sini. Start present. Okey. Kejap ya, ada masalah teknikal. Buka present balik. Present balik. Entire window. Tak lihat. Lihat ni. Sini. Share. Buka balik bawah ni. Kita bukan situ aku berang. Besar balik. Sure. Terus lagi ikut lagi. Ya. Tadi juga. Okey, terima kasih. Okey, para pelajar sekalian. Isim isyarah hadha dia akan jadi dah. Contohnya tak? Contoh kita pergi ke kedai, kita nak beli barang. Nak beli barang kita sebut become dah. Dalam bahasa Arab Fusha become dia sebut tekam dia tu kena panjang. Kalau bahasa Fusha dia pendek kam. Tapi bahasa Ammiyah become dia ada alif pula. Become dah. Kalau bagai itu ialah bagai muzakkar. Kalau bagai itu bagai muannas, contohnya di basikal. Become di. Itu beza dah, beza.
Kemudian hazani, hatani, haulai itu dia tidak ada dalam bahasa Arab Amiyah. Dia sebut dol. Semua dia akan jadi dol. Dol semuanya. Tak ada, dia tak ada hazani, tak ada hatani, tak ada haulai. Dia berengkah, sebenarnya dia berengkah. Dol dia sebut dol. Dua ke, tiga ke, tina ke, jatuh ke, dia sebut dol lah. Okey, kemudian isim mausul. Isim mausul alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allati, awillahi. Semua tu dia hanya guna satu saja, mudah bahasa Arab Amiyah. Rengkah. Illi. Illi. Dalam bahasa Arab Amiyah, para pelajar sekalian, kalau ada alil Arab dia sebenarnya disebut bagi bawah. Dia sebut bagi bawah. Tapi kalau kita guna bagi hatah pun dia faham. Dia faham. Tapi yang fasih dalam sebutan Amiyah ialah illi. Serupa dengan kata al-kitab. Dia sebut al-kitab. Dia guna bagi bawah. Illi maknanya kita hanya guna satu saja. Untuk ganti isim mausul memberi makna yang, kita hanya guna illi. Itu kaedah yang pertama. Okey, kemudian kalau ada apa-apa boleh tanya lah. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Okey, kaedah yang kedua. Dhamair. Dhamair ataupun dhamir. Kalau ana disebut ana tetap sama ana. Nahnu dia akan jadi nahnu Kalau anta dia jadi bagi bawah. Enta. Kita sebut anta, enta. Cuma kalau kita guna anta pun dia faham. Kalau anti, enti. Enti ya. Ada beberapa risalah aku dalam PowerPoint. Enti. Kalau antuma, antum, antuna dia guna saja. Entu. Antuma, antum, antuna itu dia guna sa. Entu. Kalau huwa, hiya. Huma, hunna. Dia guna humma. Situ tulis sikit. Maknanya rengkah. Dia tak guna huma, dia tak guna hunna, tak ada. Tapi dia hanya guna satu juga. Humma. Humma itu bermakna mereka semua. Dua orang ke atas. Tak kira lelaki ataupun perempuan, dia akan sebut humma. Itu kaedah yang kedua. Dan huwa ni dalam bahasa Arab Amiyahnya huwa, dia tidak guna untuk domain depan, dia tak guna. Kalau dia guna huwa tu bermakna istifham, istifham. Bermakna istifham. Dia bukan guna huwa ni bermakna awak, bukan. Bukan domain huwa, bukan. Kalau dia guna juga cakapan dia, huwa tu merujuk kepada istifham, dia tanya, adakah? Huwa. Ada dia guna, Okey, kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga ada watul istifham. Alat-alat ataupun kakah. Kita nak tanya. Kalau mata dia akan jadi imta bila. Aina fi'il. Fi'il. Contohnya kita cari bagai di kedai di Husain. Di Husain itu sahulah. Baza Khan Khalili. Khan Khalili di sahu di Mesir.